Yang pertama. Okey. Pelajar, dalam pemeriksaan kertas soalan SPM kertas 2 tahun lepas, okey. Apa yang berlaku sekiranya pelajar SPM dia buat peribahasa, tetapi peribahasa tu terbalik. Dan ni memang berlakulah. Okey, so kamu tahu tak apa yang berlaku kalau terbalik? Kamu takkan dapat 1 markah pun takkan dapat. Kamu dapat terus kosong markah. Saya bagi contoh. Apa maksud terbalik? Okey, contoh pelajar. Ada yang student dia buat peribahasa, dia buat macam ni. Apa saya nak makan tu? Apa dia? Saya macam dengar suara makan je. Tolong mute lah Tolong mute supaya tidak mengganggu pelajar lain. Saya minta tolong minta tolong bersama. Okey. Pelajar tahu tak satu peribahasa bagai anjing dengan kucing? Tahu. Cat and Okey. Okay. Tapi kadang-kadang berlaku pelajar terbalikkan peribahasa tu. Dikata bagai kucing dengan anjing. Walaupun ini merupakan satu kesalahan yang orang kata remeh, tapi ingat pelajar, dalam SPM pemeriksa takkan berikan markah. Terus markah kosong. Ini yang cikgu nak tekankan sini. Salah. So markah kosong. So pastikan peribahasa yang anda berikan mesti ikut urutan. Okey, mesti ikut urutan. Kalau tak susah. Alright? Okey, kita teruskan pelajar, kita teruskan. Okey, contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua. Apakah perkara yang kedua yang perlu kita elakkan? Pelajar tulis, jangan tak tulis. Kalau tak tulis, kamu rugi. Ini skema pemarkan ni. Okay, yang kedua. Okey, kadang-kadang pelajar ni, dia excited sangat sampai dia guna perkataan bagai, dia guna perkataan seperti, dia guna perkataan umpama untuk peribahasa yang tak sepatutnya. Ini yang masalah pelajar sekarang ni. Okey, penting pelajar, saya ingatkan inilah antara punca kenapa pelajar cemerlang pun tak dapat markah penuh. Ini masalahnya. Okey, mari kita lihat apakah masalahnya. Okey. Cikgu bagi contoh. Okey. Kamu tahu tak sekiranya pelajar bagi ayat macam ni. Bagai duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Okey. Pelajar, walaupun kamu rasa macam memang cikgu ada peribahasa ni. Memang ada. Tetapi peribahasa ni tak pernah ada perkataan bagai. Inilah kelemahan calon. Tak nak guna dalam SPM, kenapa nak letak bagai? Benda tu tak ada bagai. Tapi ramai yang tanya, tapi cikgu bila nak tahu bila nak guna bagai? Itulah. So pelajar kena tahu peribahasa jenis peribahasa. Jadi pelajar, cikgu nak masuk pada muka yang seterusnya, cikgu nak jelaskan jenis-jenis peribahasa. Supaya kamu tahu. Saya rasa tak apalah, cikgu letak kat bawah je, senang sikit supaya semua nampak. Okey. Tengok pelajar, semua tengok sini. Okey. Peribahasa ni pelajar, dia ada banyak jenis. Okey, peribahasa ni ada banyak jenis. Okey, cikgu nak jelaskan jenis peribahasa. Okey, siapa nak cuba? Bagi tahu saya apakah jenis-jenis peribahasa dalam bahasa Melayu? Apa dia? Simpulan bahasa. Okey, terima kasih. Simpulan bahasa. Lagi, B, apa lagi? Perumpamaan. Ada yang kata perumpamaan. Terima kasih. Apa lagi? Peribahasa. Apa pula peribahasa? Yelah, apa Bidalan. jenis peribahasa dia? Bidalan. Bagus. Lagi? Slogan. Slogan tak dianggap peribahasa, tapi kata-kata khidmat diterimalah. Kata-kata khidmat. Pepatah. Cogan kata. Lepas tu yang ke-5, pepatah. Okey, bagus. Terima kasih untuk jawapan
yang diberikan oleh calon-calon di sini menerusi grup WhatsApp, grup chat kita. Okey, kalau boleh kita nak elakkan gunakan grup chat sebab bazir masa kena type, kena check satu-satu kan. Okey, pelajar. Okey. Kamu tahu tak apa beza antara simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan, kata-kata khidmat dan pepatah? Apabila pelajar tidak tahu perbezaan, sebab tu pelajar cemerlang pun dia guna bagai, duduk, sama, rendah. Dia tak tahu bila nak guna seperti, bagai, umpama sebab dia tak belajar jenis-jenis peribahasa. Jadi inilah orang kata asas kena kukuh. Asas tak kukuh, susahlah kita. Okey. Jadi simpulan bahasa pelajar, simpulan bahasa merupakan jenis peribahasa yang mempunyai dua patah kata. Tulis. Nah, ini senang je lah. Okey. Siapa contoh simpulan bahasa yang terkenal? Bapa ayam. Baik hati. Baik hati. Bapak ronggeng. Apa dia? Cakap ayam. Dah lah, sudah bagi tahu tu. Okey, contoh Bapak lah. ronggeng. Contoh. Okey. So, kita ada dua simpulan bahasa. Okey. Jadi, contohlah ni kan. Okey, next. Perumpamaan maksudnya pelajar, peribahasa yang membuat perbandingan. Perbandingan. Peribahasa yang ada perbandingan. So, kamu tulis membandingkan. Membandingkan antara dua perkara. Membandingkan antara dua perkara. Ini yang orang kata perumpamaan. Membandingkan antara dua perkara. Okey. Okey, saya bagi contoh. Bagai awur dengan tebing. Dengan tebing. Bagai isi dengan QQ. kuku. Okey. So student, kamu nampak tak sekarang bila nak guna perkataan bagai hanya untuk perumpamaan. Kalau kita bandingkan dua benda, dua perkara, maka barulah kita guna perkataan bagai, umpama, seperti. Kamu faham tak pelajar? Faham. Faham itulah perkaranya. Alright? Okey. Kelas. Jadi, pelajar kena tahu bila nak guna bagai. Bagai seperti umpama hanya untuk perumpamaan. Membandingkan dua perkara. Dua perkata, dua benda. Jangan guna untuk benda lain. Jangan guna untuk jenis peribahasa lain. Kalau you guna kosong tau. Kau tengok betapa kejamnya guru pemeriksa yang mengikut skema pemarkah dia. Memang salah. Masalah teknikal. Okey, bidalan. Bidalan ni pelajar peribahasa yang berbentuk pengajaran. Yang berbentuk pengajaran ataupun ada message. Okey. Contoh. Ada udang. Sebalik batu. Di sebalik batu. Ini contohlah. Ada udang di sebalik batu. Okey. Kemudian kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat. Apa tu cikgu? Kata-kata hikmat ialah, inilah peribahasa yang moden lah orang kata. Iaitu peribahasa yang ringkas tetapi bernas. Ringkas tetapi bernas. Ini peribahasa yang moden. Cikgu bagi contoh. Usaha, tangga kejayaan, masa itu emas. Itulah orang kata kata hikmat. Membaca itu jambatan ilmu. Ya betul. Itulah orang kata kata hikmat. Yang moden. Peribahasa yang dikatakan moden lah. Okey. Lepas tu kita masuk pada pepatah. Pepatah ni maksudnya peribahasa yang ada pengulangan. That's a repetition student. Ada pengulangan, repetition. Pengulangan perkataan. Ataupun orang kata bunyi. Cikgu bagi contoh. Hendak 1000 daya. 1000 daya. Tak hendak 1000 dalih. Okey, tak hendak 1000 dalih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kamu nampak tak ada tak perkataan yang berulang? 1000. Hendak. Betul tak? Okey. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Jadi, kamu nampak adanya pengulangan perkataan. Maka itulah pepatah.
Di pepatah ni ada dua bahagian. Tengok, hendak seribu daya. Bahagian satu. Lepas tu bahagian kedua, tak hendak seribu dalih. Kalau ada dua bahagian macam ni kan, semua ni kita masukkan di bawah pepatah. Pelajar faham tak semua? Okay, any question please let me know. Cikgu, kalau apa peribahasa yang apa tu kacang lupakan kulit tu, itu jenis apa? Kacang lupakan kulit. Itu merujuk bidalan. Bidalan. Oh, okey. Kacang lupakan kulit. Okey. Okey. Jadi pelajar, dia macam ni. Kalau ada mesej yang tertentu atau pengajaran, maka itu masuk bidalan. Alright? Okey. Tapi pelajar, sebenarnya kamu tak perlu risau. Kenapa cikgu nak bagi tahu semua ni? Sebab cikgu nak bagi tahu bila nak guna perkataan bagai seperti umpama. Kamu faham tak? Itu saja. Jadi kita hanya guna perkataan bagai seperti umpama untuk perumpamaan saja. Itu yang cikgu nak kekalkan, cikgu nak ingatkan. Okey student, boleh faham? Okey, jadi tanpa melengahkan masa. Okey, ini satu, yang kedua. Okey, cikgu nak bagi tahu perkara yang ketiga. Perkara ketiga yang perlu dielakkan supaya kamu dapat markah penuh dalam SPM soalan peribahasa. Nombor 3, pelajar tulis. Nombor 3 ialah penggunaan perkataan yang salah. Ini pun menyebabkan tolak markah. Kadang-kadang dapat kosong markah juga. Yang ini pun tak boleh, salah juga. Okey, cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh. Okey. Kamu tahu tak ada satu peribahasa di mana ada bumi dipijak, di situ ada langit dijunjung, betul tak? Pernah dengar, okay, tak tahu maksud. Tak apalah. Saya bagi tahu maksud. Okey, sekarang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Okey, student, semua tengok sini. Sekiranya contoh perkataan. Contoh kamu tukar, kamu tersilap, kamu kata di mana negara dipijak, di situ langit dijunjung. Tersilap. Kamu tersilaplah, kamu tak ingat, you tersilap. Ini orang kata penggunaan perkataan yang salah. So apabila you menggunakan perkataan yang berbeza, ini menyebabkan markah anda menjadi kosong. Kenapa peribahasa berbeza? Okey, boleh tak pelajar? Ada soalan nak tanya? Okey, di mana negara dipijak? Ya, siapa ni? Kalau if we put comma, okey je kan? Koma tidak menjadi masalah dalam tata bahasa. Okey. Jadi koma ni tidak menjadi kesalahan yang besar lah. Yang tu masih dapat markah. Tapi nasihat saya, kalau sebagai seorang pelajar yang berhemat, saya rasa kita mesti menggunakan apa? Koma lah. Tapi ingat, koma tidak menjadi isu besar lah. Masih dapat markah penuh. Masih dapat markah penuh. Tapi yang penggunaan perkataan tu yang penting. Okey? Tapi saya ajar pelajar, memang letak koma lah. Mesti kita belajar letak koma. Biasanya koma tu dalam mana? Dalam pepatah. Kan pepatah tu ada dua bahagian kan? Pepatah itulah yang biasanya ada koma. Macam contoh, hendak seribu daya, koma. Tak hendak seribu dalih. Pepatah tu biasa ada koma. Tapi yang selebihnya memang tak ada pun koma. Okey, satu soalan yang baik. Terima kasih. Alright. Okey, lepas tu pelajar yang keempat. Yang keempat, peraturan yang keempat. Perkara yang perlu kita elakkan pelajar. Okey. Yang keempat ialah kadang-kadang pelajar akan gunakan imbuhan yang berbeza. Imbuhan yang berbeza. Tetapi, okey, imbuhan yang berbeza. Okey, saya nak bagi tahu ni. Okey, imbuhan berbeza ni, okey. Memanglah kalau imbuhan tu dalam peribahasa tu, kalau imbuhan dia
kalau seelok-eloknya gunalah jangan tukar imbuhannya. Tetapi ingat, sekiranya kamu dah tertukar imbuhannya, cikgu bagi contoh Cikgu bagi contoh peribahasa yang kamu tukar imbuhan. Okey. Kacang lupakan kulit. Ada budak yang kata kacang melupakan kulit. Imbuhan, kau tengok. Ini yang cikgu kata. Okey. Pendapat saya sebagai guru, saya nasihatkan kita ikut peribahasa asal dia yang terdapat dalam tata bahasa Dewan. Tapi ingat, melupakan dengan lupakan, maksud sama ke beza? Sama, tapi Sama kan? Ya, jadi kalau maksud sama, markah masih akan diberikan. Jangan risau. Imbuhan yang berbeza, tak apa, tak menjadi masalah. Tapi kenapa cikgu masukkan dalam senarai perkara yang perlu dilakukan? Sebab bagi saya nak mengajar cara yang terbaik. Kalau boleh, ikut imbuhan yang sebenar. Tetapi kalau anda tersilap imbuhan dia, ingat, jangan risau, maksud masih sama betul tak? Jadi, kamu masih akan dapatkan markah. Maka, pelajar, inilah perkongsian cikgu untuk pemarkahan SPM bahagian peribahasa. Okey. Ada tak soalan tanya sebelum cikgu nak masuk? Okey, nak tengok chat tadi. Banyak chat tadi. Macam-macam soalan saya rasa. Okey. Ada gula, ada semut. Itu adalah pepatah. Di mana ada gula, di situ ada semut. Itu pepatah Okey. Alright, saya rasa saya jawab soalan kamu Wanisha. Okey. Sharifah pula ada tanya soalan kat sini. Cikgu, perbilangan ini bawah peribahasa ke cikgu? Perbilangan? Apa tu perbilangan? Sharifah? Saya tak faham. Yang mana satu Perbilangan. Okey. Ada pelajar tanya, cikgu, kalau macam tu, mana yang betul? Yang mana yang lebih bagus? Lupakan atau melupakan? Okey, nanti kita buatlah. Sabar. Okey, nanti kita akan buat peribahasa-peribahasa tu, nanti kamu belajar. Nanti saya bagi tahu. Alright? Kita akan buat satu-satu. Okey, lagi soalan lain? Tak ada So, kalau tak ada soalan, boleh tak kita masukkan dengan peribahasa kita? Semua rujuk nota saya. Okey, ada yang tanya, cikgu dalam karangan yang mana sesuai nak guna? Maksudnya? Maksudnya macam mana Dalam karangan yang sesuai maksudnya apa? Macam mana? Dia ikutlah. Ikut kamu punya tajuk. ayat kamu. Ikut tajuk, ikut ayat. Yang itu memang ikut soalan lah. Ini satu soalan cukup baik. Daripada siapa ni? Pelajar KD saya. Wow. Afrina. Cikgu, kalau tak letak bagai seperti umpama dalam perumpamaan, tak apa ke salah? Satu soalan cukup baik. Tuan-tuan, puan-puan. Sekiranya perumpamaan, kamu tak guna perkataan umpama, bagai, kadang-kadang skema tu dibagi kelonggaran, kamu dapat markah. Dan kadang-kadang skema tu memang strict, tak dapat markah. Itu yang masalahnya. Itu yang masalahnya. Jadi nasihat saya, tak nak ambil risiko lah, kita letak saja. Kalau tak letak, bergantung pada pemarkaan SPM tahun tu. Kadang-kadang dia bagi markah, kadang-kadang dia tak bagi markah lah. Ikut pemeriksaan, ikut tahun tersebut. Okey? Alright, satu soalan baik. Tapi bagi saya, gunakanlah perkataan bagai, umpama dan sebagainya. Okey. Ini satu lagi soalan yang dikemukakan. Alright, bagus. Okey, ini pelajar ni, dia tanya, cikgu, kalau tertukar bagai, sepatutnya bagai, tapi saya tukar jadi umpama. Kalau umpama saya tukar menjadi seperti. Salah ke? Tak salah. Tak salah. Contoh, bagai isi dengan kuku, kamu tulis seperti isi dengan kuku. Betul. Kenapa mendukung maksud yang sama? Bagus, Adam. Satu soalan cukup baik. Alright. Bagai seperti umpama. Boleh guna mana-mana. Tak kisah pun. Janji?
benda tu kita gunakan untuk perumpamaan. Bagus, bagus. Soalan cukup baik. Pelajar, saya harap semua dapat manfaatkan soalan yang dikemukakan oleh rakan-rakan kita. Okey lagi. Ini yang saya nak tanya soalan, belajar lagi banyak benda. Ada lagi tak soalan dia? Jadi, bagai isi dengan kuku betul, umpama isi dengan kuku pun betul, seperti isi dengan kuku betul, bolehlah. Sama je maksud dia. Okey. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita lihat nota saya peribahasa. Okey, semua tengok ni. Semua nampak nota saya kan? Okey, memanglah kamu letih, saya letih, tapi terpaksa kita nak buat ulang kaji. Inilah peribahasa-peribahasa yang terdapat dalam buku teks tingkatan 4. Okey, tingkatan 4. Jadi, apabila kita menggunakan peribahasa buku teks tingkatan 4, pastikan kita belajar peribahasa-peribahasa yang termaktub dalam buku teks tingkatan 4. Lepas tu, dah habis ulang kaji, kita akan masuk buku teks tingkatan 5. Cuba tengok, ada tak nota kamu? Ada kan? Semuanya ada. Tingkatan 4. Dan tingkatan 5. Okey. Alright. Jadi pelajar, tanpa melengahkan masa, cikgu nak mulakan dengan peribahasa-peribahasa yang ada di sini. Okey. Siapa yang boleh bantu saya, kamu teruskan bantu saya. Alright. Okey. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Okey. Pelajar, inilah peribahasa yang memang pernah ditanya, pernah dikemukakan dalam SPM. Pernah dikemukakan. Okey. Jadi pelajar, kata kunci yang paling penting yang pelajar perlu ingat. Satu je. Kau tengok Dia kata bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Cikgu bagi contoh. Okey, cikgu bagi contoh. Anda kata pelajar perfection, kita semua nak pergi ke Cameron Island. Contohlah cikgu anjurkan lawatan. Semua bersetuju. Semua kata okey, cikgu boleh on jalan. Lepas tu ada seorang pelajar yang kata, cikgu, saya tak nak sebab saya nak belajar. Jadi disebabkan oleh seorang pelajar yang tak bersetuju, yang tak nak datang, maka cikgu telah batalkan hasrat ataupun program ini. Kamu nampak tak maksud peribahasa ini? Maknanya pelajar, saya utamakan apa? Persetujuan bersama ataupun perbincangan bersama. Jadi pelajar, kamu tulis maksudnya ialah kata, tulis kata sepakat yang dicapai, kata sepakat yang dicapai menerusi, okey, menerusi perbincangan. Menerusi perbincangan bersama. Perbincangan bersama ataupun orang kata mesyuarat. Mesyuaratlah. Samalah tu. Okey? Maka kata kunci di sini ialah perbincangan. Sorry, minta maaf, kata sepakat. Ini kata kuncinya lah yang pelajar kena ingat. Highlight. Kata sepakat. Kata sepakat ni maknanya kita dapatkan keputusan apabila kita berbincang. Okey? Perbincangan pun juga kata kunci dia. Okey. Kita teruskan belajar. Okey, darah daging. Okey. Belajar, kamu tahu tak darah daging ni mempunyai dua maksud? Mempunyai dua maksud. Jadi maksud pertama ialah anak daripada keluarga keturunan yang sama. Maksudnya pertalian darah yang sama. Ini maksud pertama. Maksud yang kedua darah daging ni maksudnya sesuatu kelaziman. Okey, sesuatu kelaziman pada sesuatu kaum. Okey, pada sesuatu kaum. Okey, pelajar. Jadi ada dua maksud peribahasa ni Yang pertama, anak daripada keturunan yang sama. Jadi kata kuncilah keturunan yang sama. Dan maksud yang kedua, sesuatu yang menjadi kelaziman. Dia lebih kurang macam adat lah. Lebih kurang macam adat. Contoh. Okey. Apa orang kata, sewaktu ataupun pada waktu perayaan Tahun Baru Cina, masyarakat Cina tidak akan menyapu sampah.
Takkan sapu kat rumah. Betul tak pelajar? Pelajar Cina? Maka ni satu kelaziman. Maka darah daging. Sesuatu yang dah digunakan, yang diamalkan turun-temurun, maka itu yang kita anggap sebagai darah daging. Pelajar boleh faham? Macam padang larang lah. Yes, correct. Benda yang kita lakukan, kebiasaan. Perkara yang kita lakukan secara biasa. Alright? Okay. Kita teruskan pelajar. Berat sama ada pikul, ringan sama ada jinjing. Ini senang je pelajar. Kau tengok berat dan ringan. Berat melambangkan susah. Ringan melambangkan senang. Jadi maksud peribahasanya ialah kesusahan. Kerjasama. Dan kesenangan harus dikongsi bersama. Tadi tengok ada yang kata bekerjasama. Kosong markah Pelajar yang bagi jawapan bekerjasama kosong markah. Sebab maksud tak jelas. Inilah maksud yang sebenar. Kesusahan dan kesenangan. Inilah kata kuncinya. Jadi kalau pelajar tak guna kata kuncinya, maka tak dapatlah markah. Okey. Pelajar, kita masuk yang seterusnya. Meninggi diri. Sombong. Yes. Jadi pelajar kamu tulis sombong. Orang yang bersikap sombong Orang yang bersikap sombong. Maka kata kuncinya ialah sombong. Okey. Kita teruskan. Bermuka dua. Pelajar, bermuka dua maksudnya apa? Orang yang berpura-pura. Suka belok. Yes. Orang yang suka berpura-pura ataupun orang kata tidak jujur. Saya bagi contohlah, depan kamu dia baik sungguh. Tapi di belakang dia kutuk kamu. Itu maksud bermuka dua. Berpura-pura ataupun tidak jujur. Ni kata kunci pelajar. Ingat sambil kamu tulis, hafal terus. Hafal terus. Sebab tu cikgu bincang satu-satu walaupun meletihkan tak apa. Banyaknya mesej kat sini. Dalam chat. Okey. Wow. Okey, kita baca Saya harap saya dapat jawab setiap soalan. Okey, Sarjit Singh. Cikgu kalau rusa masuk di dalam kampung. Okey, sepatutnya peribahasa tu rusa masuk ke kampung. Tapi kalau pelajar kata rusuk masuk di dalam kampung, kesalahan tata bahasa. Jadi mungkin kamu dapat 1 markah lah ikut budi bicara guru pemeriksa. Mungkin kamu dapat 1 markah. Rusa masuk di dalam kampung. Sepatutnya rusa masuk ke kampung. Alright? Okay. Teacher, if I write isi dan kuku, is it wrong? Okay. Satu soalan cukup baik. Okay. Contoh bagi isi dengan kuku, kita tulis bagi isi dan kuku. Okay. Pelajar, apabila kamu kata dan dengan membawa maksud yang berbeza, kosong markah. Memang kosong markah lah. Sebab dia isi dengan kuku. Kalau dan tu maksud yang berbeza lah. Jadi pelajar dapat kosong markah. Okey. Lepas tu apa lagi? Okey, apa lagi soalan? Okey. Sir, is meninggi diri dan hidung tinggi bring the same meaning? Yes, you are right. Betul lah. Meninggi diri dan hidung tinggi maksud sama, belagak orang yang bersikap sombong. Okay, I hope I have answered all the question. Okay, teruskan pelajar. Baik hati. Ini senanglah. Orang yang bersikap penyayang. Okay. Atau suka membantu. Menolong, samalah. Bersikap penyayang dan suka membantu. So kata kuncilah penyayang dan membantu. Baik hatilah. Okey, tulang belakang, simpulan bahasa. Tengok, banyak simpulan bahasa dalam buku teks tingkat 4. Dan kebanyakan peribahasa kamu dah belajar, betul? Jadi sebab saya kata, peribahasa dalam buku teks tu, kebanyakan kamu tahu. Tak susah pun. Tak susah, you boleh tahu. Cuma, cikgu nak pastikan kamu recall balik peribahasa-peribahasa yang kita belajar. Alright? Okey, tulang belakang. Contoh, kalau saya tanya kamu pelajar, siapa tulang belakang dalam hidup kamu?
Ibu bapa. Ibu bapa, betul tak? Maka tulang belakang maksudnya orang Yang yang memberi motivation. boleh juga. Oh, you can say orang yang menjadi punca kekuatan atau sumber motivasi. As your friend just said just now. Good. Sumber motivasi. Yes, boleh juga. Inilah orang kata tulang belakang. So, kata kuncinya lah punca kekuatan. Alright, kita habiskan form 4 Sikit je form 4 punya. Okey, bara yang digenggam biar sampai jadi arang. Kesabaran. Ada yang tanya, cikgu, saya pernah tengok dalam buku rujukan, dia bagi peribahasa, genggam bara api biar sampai jadi arang. Boleh diterima. Sebab bara yang genggam bara api, dia macam apa? Orang kata aktif pasif. Jadi kamu masih dapat markah. Tapi kalau kamu tanyakan saya, kalau kamu tanya saya lebih suka ikut apa yang ada buku teks. Sebab buku teks rujukan utama kita. Jadi bara yang digenggam biar sampai jadi, maksudnya pelajar melakukan sesuatu kerja Dengan kesabaran. biarlah sehingga selesai. Ini kata kunci. Kena buat sampai habis. Jangan stop tengah-tengah jalan. Itu yang orang kata bara yang digenggam biar sampai jadi arang. So, dia kata kunci ni lah selesai. Itulah kata kuncinya. Okay. Next. Bagai kaca terempas ke batu. Hati hancur. Okay. Jadi, kamu tulis perasaan. Selamat pagi. Perasaan yang kecewa disebabkan impian yang hancur. Hati hancur boleh tak, cikgu? Disebabkan hati yang hancur. Okey, hati yang hancur. Mungkin dari segi bahasa tak betul lah. Okay. Impian yang hancur lebih sesuai. Mana boleh hati you hancur? Kalau hancur you matilah kan. So dalam intan dia akan guna macam-macam lah. Tapi kita guna bahasa yang betul lah. Jadi kata kuncinya ialah kecewa pelajar. Kecewa. Okey. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ini paling mudah lah. Peribahasa dari sekolah rendah sampai sekarang. Kamu tahu peribahasa yang satunya peribahasa yang kamu tahu? Inilah. Jadi kata kunci apa? Mendidik seseorang sejak kecil. Mendidik seseorang sejak kecil. Jadi kata kunci adalah mendidik. Mendidik, okey. Okey, kemudian yang ke-11, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, paling mudah peribahasa yang popular. Okey. Saya nak ingatkan Kedudukan sama taraf. Sama yang darjat. Okey, bagus. Sama taraf. Ya, betul. Terima kasih. Okey, saya ingatkan pelajar, peribahasa ni belum lagi ditanya dalam SPM. Jadi pastikan kita buat persiapan. Kedudukan atau taraf yang sama. Stop. Okey, jadi kata kuncinya ialah sama. Okey. Alright, boleh belajar. Sambil belajar, tulis dan ingat, record balik. Kalau tak, kamu memang tak baca pun. Sebab tu cikgu dah buat satu-satu. Saya nak kamu tulis supaya kamu dapat ingat. Okey. Seperti lembu dicucur hidung. Ni lembu ni pelajar, orang dulu ni, orang kampung ni, lembu ni, kerbau ni, mereka cucur hidung dia supaya mereka dapat tarik binatang tersebut. Supaya binatang itu ikut arahan dia, betul tak? Jadi samalah peribahasa ni. So seperti lembu dicucur hidung maksudnya pelajar, apa yang orang kata, you kata okey. Whatever people say, you just say okey. Jom kita pergi makan, jom. Jom kita pergi mandi, jom. Kita pergi mati, jom. Inilah. Semua you kata okey, you tak fikir. Itu yang maksudnya seperti lembu dicucur hidung. Jadi pelajar kamu tulis menurut segala perintah. Menurut segala perintah atau arahan orang lain. Kamu ikut je apa orang cakap. Itu yang orang kata lembu dicucuk hidung. Alright? Inilah kata kuncinya. Menurut. Pak turut. Dan ni orang kata pak turut. Okey.
Berat sama difficult. Ni dah buat tadi kan? Dah buat dah. Ni tak payah. Ni repetition. Alright? Tak payah buat. Okay. Dayung sudah di tangan. Perahu sudah di air. Kamu tahu tak maksud dayung? Dayung ni you masuk boat. You get a paddle, right? You dapat dayung tu kan? Maka dayung tu dah ada dekat tangan. Lepas tu boat, perahu sudah di air. So maksudnya pelajar, apa-apa yang kamu nak tu dah dapat pun. Kamu cuma dah bersiap sedia dah. Itu maksudnya. Jadi kamu tulis segala-gala yang dikehendaki. Segala-gala yang dikehendaki sudah diperoleh. Segala-gala yang dikehendaki sudah diperoleh. Dan juga sudah bersiap sedialah. Cikgu bagi contoh situasi. Ini saya nak pelajar kena tahu. Apa maksud peribahasa ni? Okey. Contoh pelajar. Experience kamu bila sekarang? Tahun depan kan? Jadi tahun ni kamu belajar sungguh-sungguh, buat latihan, pergi kelas tuition, kamu hafal, buat ulang kaji macam-macam. Lepas tu sehari sebelum, kamu dah bersiap sedia. Maksudnya segala-gala yang kamu perlukan tu dah ada. Cuma kamu perlu masuk ke dalam dewan peperiksaan, kamu kena jawab selama peperiksaan. Itu maksudnya. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Alright? Okey. Pelajar yang ke-15. Terang hati simpulan bahasa. Terang hati maksudnya pelajar, contoh, kalau cikgu kamu ajar matematik, ada pelajar yang kena ajar 2-3 kali baru faham. Ada yang ajar beberapa kali pun tak faham juga. Tapi ada student juga, ajar sekali je, cepat tangkap. Itulah orang kata, terang hati. Jadi pelajar, kamu tulis maksudnya ialah fast learner lah. In other words, I would say fast learner. Mudah memahami sesuatu perkara. Mudah memahami sesuatu perkara. Jadi, kata kunci lah memahami. Alamak, saya minta maaf, saya terlupa tadi nak letakkan kata kunci. Sudah diperoleh atau siap sedia, ni kata kunci untuk peribahasa 14 tu. Okey, siapa boleh bantu saya? Apa maksud rendah hati? Tidak sombong. Yes, orang yang tidak bersikap sombong. Orang yang tidak bersikap sombong. Jadi, kata kuncinya ialah sombong. Okey. Murah hati? Tidak ketekuk. You nampak sekarang? Apa dia? Pengasih. Pengasih. Apa yang dia cakap? Tak faham. Pengasil. Penghasil lah. Sekejap saya type. Tak dengar. Pengasih. Cikgu, tengok. Pengasih. Okey. Nah. Okey, murah hati ini pelajar membawa maksud Okey. Contoh, you nampak sekarang pada musim orang kata virus ni, COVID ni, ramai orang memberikan bantuan makanan. Betul tak? Orang bagi derma, orang bagi sumbangan makanan, sardin, Maggi, dan macam-macam. Jadi, orang yang macam ni yang suka mengulurkan bantuan, ini yang kita sebut sebagai apa? Orang yang suka memberikan bantuan ataupun orang kata suka melakukan bersedekah lah. Memberikan sedekah ataupun memberikan pertolongan, duit, derma dan sebagainya. Jadi, maksud kamu tulis orang yang menghulurkan bantuan ataupun pertolongan. Tak kira lah duit ke, pakaian ke, makanan ke. Ini orang kata suka memberikan bantuan. Pengasih betul lah pengasih. But that's very short. So you kena jelaskan maksudnya. Sebab tu cikgu tak nak guna perkataan pengasih. Dalam SPM kalau keluar berikan maksud, kena bagi maksud dengan jelas. Okey pelajar? Boleh faham Okey. Tak lapuk dia hujan, tak lekang dia panas. Ni. Peribahasa yang memang popular pelajar. You tengok perkataan hujan, perkataan panas. Maksudnya pelajar, hujan dan panas. Maknanya, walaupun musim berubah, walaupun zaman berubah, ada satu benda yang takkan berubah. Apa dia pelajar? Students, come on.
Walaupun zaman berubah, ada satu benda yang takkan berubah. Siapa nak cuba? Adat. Cuaca. Adat. Bang. Cuaca berubah lah, bro. Cuaca berubah lah. Sekejap panas pun ada, mah. Walau. Adat yang tak berubah. Betul tak? Our adat, our culture doesn't change. Walaupun kita hidup dalam keadaan moden. Dalam keadaan orang kata apa? Teknologi, moden lah macam-macam. Tetapi adat kita masih diamalkan. Betul tak? Jadi pelajar, maksudnya sesuatu adat yang lama masih Dikekalkan. diamalkan. Dikekal boleh tak cikgu? Boleh lah. Maksud sama lah kawan. Okay, sorry. Walaupun, walaupun terdapat perubahan zaman. Walaupun terdapat perubahan zaman. Alright. Jadi kata kuncinya ialah adat yang masih diamalkan. Kata kunci dia. Okey. Pelajar, tangan kosong. Tidak mendapat apa-apa. Bagus. Tidak membawa apa-apa. Dan satu lagi membawa maksud perasaan kecewa. Perasaan kecewa. Okey, beres. Form 4 biar dah. Cikgu dah buat ulang kaji untuk anda. Form 4 dah beres. Alright, ingat bagi saya kita belajar satu demi satu. Biar lambat, asalkan selamat. Itu dia. Okey, tingkat 4 dah beres. Atau tidak membawa apa-apa. Ini kata kunci dia. Okey. Pelajar, setakat ni ada soalan untuk peribahasa buku teks tingkat 4. Saya ulangi Ada. Pelajar yang tak suka peribahasa, belajar peribahasa yang ada dalam buku teks tingkat 4. Tingkat 4 dan tingkat 5. Sekurang-kurangnya. Okey. So tanpa melengah masa, mari kita lihat buku teks tingkatan 5. Okey, ada soalan pula. Ada soalan. Jap. Cikgu, nombor 13. Nombor 13 tu kan sama dengan tadi kita dah buat tu. Dia pengulangan, Kak. Bang. Nombor 13 tu pengulangan. Cuba tengok tadi Musab dia depan tu. Dah buat dah tadi. Berat sama dipikul. Sama je. Sebab tu cikgu tak buat nombor 13. Alright. Okey. Pelajar, jom masuk form 5. Form 5. Okey. Yang pertama, ni simpulan bahasa pelajar. Simpulan bahasa. Okey, lintah darat. Okey, pelajar saya nak bagi contoh. Kamu nampak tak sekarang musim COVID ni? Harga sanitizer mahal tak? Mahal. Harga penutup muka tu mahal tak? Mahal. Penutup mulut tu. Mahal kan? Kenapa? Inilah sikap peniaga seperti lintah darat. Kenapa mereka suka mengaut keuntungan yang tinggi apabila orang dalam kesusahan. Jadi kamu tulis, orang yang suka mengaut keuntungan yang tinggi. Yang tinggi. Yes, correct. Jadi pelajar, highlight kata kuncinya lah keuntungan tinggi. Okay. Lepas tu, ni senang lah pakai awal dengan tebing ni pelajar. Dia ada dua maksud. Ini ada dua maksud tau pelajar. Satu, masyarakat yang mengamalkan sikap bekerjasama. Nilai bekerjasama. Keyword tu bekerjasama lah. Ya. Okey. Tapi pelajar, siapa yang boleh tahu sebenarnya ada dua maksud dalam peribahasa ni? Ada satu lagi maksud peribahasa ni. Siapa nak cuba? Ini ramai dah tahu. Yang ramai tahu bekerjasama. Tapi sebenarnya ada maksud yang kedua. Siapa nak cuba? Ada ramai yang pelajar kat sini. 85 pelajar. Anyone? Apa maksud kedua? Ada tak? Berkongsi. Apa dia? Berkongsi. Tak. Ada satu lagi maksud. Hubungan yang intim. Bagus. Hubungan yang rapat. Hubungan yang intim. Tulis.
hubungan yang rapat. Ini maksud kedua yang ramai yang tak tahu. Ingat, boleh digunakan untuk hubungan yang rapat. Macam apa? Sebagai isi dengan kuku. Samalah. Awak dengan tebing isi dengan kuku sama. Okey, pelajar next. Anak dagang. Anak dagang maksudnya orang Bangladesh yang tinggal di Malaysia, betul tak? Maksudnya orang luar negara datang menetap di sesebuah negara. Tulis. Orang luar negara datang menetap di sesebuah negara. Okey, so orang luar lah ni. Kata kunci lah orang luar. Alright. Okey. Yang keempat. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Oi, susah macam je. Ni tak susah, dia cuma panjang saja. This bit longer lah. Longer version. Nanti saya akan ajar satu lagi peribahasa yang sama maksud. Yang ringkas punya lah. Okey. But student, maksudnya adalah orang yang pulang ke tempat asal. Orang yang pulang ke tempat asal. Kau tahu tak apa contoh situasi yang mereka suka bagi? Pulang ke tempat asal. Okey, saya bagi contoh. Contohlah ada seorang lelaki pemuda orang Malaysia, alright, yang pergi ke Amerika, yang bekerja di Amerika 10 tahun, duit melabak dan sebagainya. Kemudian dia mengambil keputusan untuk kembali ke tanah air sebab dia rindu dengan Malaysia dan sebagainya kan. Itulah peribahasa dia pulang ke tempat asal dia, right? So kata kunci lah pulang ke tempat asal. Ini kata kunci wajib kena ada. Okey. Sekejap, ada soalan saya nak tanya ni, ada ramai. Wah, banyak soalan. Dalam private ni, dalam group chat private ni mereka bertanya. Okey, cikgu saya tak faham. Bukankah hujan emas lagi baik dari batu? Kenapa hujan batu lagi baik? Okey. Pelajar dia macam ni. Saya nak mudahkan. Kalau kita rujuk macam-macam buku, macam-macam peribahasa lah kita dapat. Maksudnya tak ikut. Okey. Tapi ini peribahasa yang ada dalam buku teks. So memandangkan peribahasa yang ada dalam buku teks, kita gunakanlah peribahasa yang ada dalam buku teks. Senang cerita. Jadi hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Kita ikutlah apa yang diberikan. Okay. Lepas tu apa lagi mesej? Wah, banyak ni. Private ni. Bagai sirih pulang ke gagang. Samalah maksudnya. Yes, Pavitra. Good. Bagai sirih pulang ke gagang. Ke gagang ni. Sama maksud dengan hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Sama maksud. Yes, you are right. Boleh juga. Banyak peribahasa yang sinonim. Tapi cikgu di sini nak mengajarkan peribahasa dalam buku teks dulu. Buku teks dulu. Nanti kita berlatihan. Nanti cikgu akan masukkan peribahasa yang sama maksud, peribahasa yang lebih. Alright, okay, thank you for asking, thank you for sharing. So bagai sirih pulang ke gagang. Yes, maksud sama. Okay, pelajar, jom sambung. Okay, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Okay, cikgu baru teringatlah. Okay, satu lagi peraturan pemarkahan, iaitu pelajar hilang markah. Kenapa tahu? Okay, contoh peribahasa ni, budak tu tulis jawapan dia, maksud dia kata jangan melakukan kerja yang berbahaya. Okay? Alright? Okay. Sebenarnya pelajar, maksud peribahasa ni kan kelas, dia macam ni. Jika, minta tolong Salin jika takut berdepan dengan risiko, lebih baik jangan. Takut berdepan dengan risiko, lebih baik jangan melakukan sesuatu yang bahaya. Atau berbahaya. Okey. Contoh saya nak tanya, ini memang saya masih ingat dalam pemarkan, tak skema tahun berapa tak SPM Okey. Pelajar tak bagi ayat lengkap tau. Kita boleh kata, dia bagi tahu jangan melakukan. Dia bagi ni je. Dia kata jangan melakukan sesuatu yang berbahaya. Pelajar takkan dapat markah penuh. Sebab
kamu tak bagi maksud dengan lengkap. Kau tahu kenapa? Sebab peribahasa ni ada dua bahagian. Dua-dua bahagian tu kena bagi maksud. Bahagian pertama, kalau takut dia lambung ubah. Bahagian pertama. Bahagian kedua, jangan berumah di tepi pantai. Jadi pelajar kena bagi maksud, kena bagi dua bahagian. Jangan bagi salah satu bahagian je. Nanti tak dapat markah penuh. Kadang-kadang nak markah kosong pun ada. Faham tak pelajar? Faham inilah skema pemakai SPM. You should know. Kena belajar ni. Okey. Pelajar, jadi kata kuncinya ialah risiko. Okey, dan juga bahaya lah. Alright. Indah kabar daripada rupa. Ini yang orang kata. Apa tu Contoh. Saya beli barang. Contohlah, saya beli barang daripada online. Kadang-kadang dalam online barang tu nampak cantik, besar. Cantik gila. Tapi you sudah order. Sudah sampai, wah barang tu kecil sangat, lepas tu tak cantik pula. Ini yang berlaku kadang-kadang. So inilah orang kata indah kabar daripada rupa. Maksudnya pelajar, tulis melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan. Okey. Faham. Okey, melebih-lebihkan sesuatu perkara. Melebih-lebihkan sesuatu perkara daripada keadaan yang sebenar. Daripada keadaan yang sebenar. Jadi kata kuncinya ialah melebih-lebihkan. Sambil tulis, sambil dengar, hafal, terus masuk dalam kepala otak kamu Okey, kita tak ada masa ni sebab lepas ni, lepas dah habis ni, nanti kelas akan datang, kita akan buat semua latihan-latihan. Cikgu akan buat soalan kebat, peribahasa. Kita akan luangkan next week satu kelas minggu depan, latihan peribahasa kita akan buat. Banyak soalan nanti cikgu akan kemukakan. Okey, hati gajah sama dilapah. Adil. Hati kuman sama dicecah. Sama rata, adil. Okey, adil. Cukup ke perkataan adil tu dah cukup ke? Tak cukup. Kena buat ayat lengkap. Macam mana cuba? Ayat lengkap. Berbahagian harta atau kerja yang sama rata. Boleh ya? Okey, boleh juga. Okey. So student, saya nak bagi tahu hati gajah sama dilapah, hati kuman sama cecah ni ada dua maksud Ada dua maksud. Maksud yang pelajar tahu ialah pengagihan. Pengagihan yang sama rata atau sama banyak, adil. Ini yang pelajar tahu. Kebanyakan lah sama banyak. Ini kata kunci secara adil. Betul tak? Okey, tapi pelajar untuk pengetahuan anda ada dua maksud. Maksud yang kedua untuk peribahasa ni ialah bersama-sama mengharungi kesenangan. Jadi peribahasa yang kedua lah maksudnya bersatu padu, okey, yang mementingkan semangat tolong menolong. Sikap bersatu padu, tulis. Sikap bersatu padu. Bersatu padu. Okey. Sikap bersatu padu yang mementingkan sikap tolong menolong. Yang mementingkan sikap tolong menolong. Ada dua maksud ni ramai cikgu pun tak pasti sebab ramai yang tahu pengagihan yang sama banyak, tapi sebenarnya ada dua maksud. Satu lagi apa? Bersatu padu. Ini kata kuncinya. Okey. Bukit sama didaki. Kelurah sama ditoni. Ini sama macam berat sama dipikul. Ringan sama dijinjing. Sama je. Jadi kesusahan dan kesenangan harus dikongsi bersama. Harus dikongsi bersama. Okey, jadi kata kunci ialah kesusahan dan kesenangan. So perkataan ni wajib hafal. Ini yang kita tadi. Ada tadi tanya kan, pelajar yang tadi tanya, cikgu, so yang mana betul? Lupakan ke melupakan? Gunalah buku teks. Tengok buku teks kata apa? Bagai kaca lupakan kulit. Jadi kamu tulis maksudnya orang yang melupakan orang yang melupakan jasa atau asal usul seseorang.
asal usul seseorang. Ini dia. So, maksudnya melupakan jasa atau asal usul seseorang. Kamu tahu tak ada satu peribahasa. Semalam ada budak form 5 di tempat lain dia berkongsi. Dia kata, cikgu ada satu peribahasa tahu asal maksud. Saya tanya apa? Dia kata, bagai ulat, lupakan daun. Sama je maksud dia. Bagai ulat, lupakan daun. Yes. So ada juga peribahasa tu. Sama maksudlah. Right? Ada budak yang share semalam. So I'm just share with you. Okay. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijauh. Okay, pelajar saya nak tanya. Yang ni jenis peribahasa apa? Apa tu Pepatah. Pepatah. Okay, jadi maksudnya pelajar. Okay, saya nak tanya. Boleh tak kita makan chewing di Singapura? Kau pergi Singapura kan? Boleh tak kita makan chewing makan apa? Chewing isap rokok, tempat-tempat yang kita suka. Tak boleh kan? Malaysia masih dibenarkan untuk makan chewing gum. Tapi di Singapura mereka mengharamkan. Jadi macam apa maksudnya lah, ke mana-mana kita pergi, kita ikut peraturan di negara kita berada. Jadi kamu tahu maksudnya menurut peraturan atau orang kata adat di tempat kita berada. Di tempat kita berada. Jadi pelajar, kata kuncilah peraturan atau adat. Menurut peraturan atau adat. Ni kata kuncinya. Sangat-sangat penting. Macam contohlah, mungkin antara kamu ni ada yang pergi ke luar negara untuk belajar. So di luar negara, kita mesti ikut peraturan di negara mereka sendiri. Walaupun berbeza dengan negara Malaysia, tapi terpaksa kita akur dengan peraturan mereka. Okey. Masuk kandang, kambing mengimbik. Masuk kandang, kerbau menguak. Ini peribahasa ni pelajar. Menyesuaikan diri dengan sekeliling. Ya. Saya bagi contoh. Pelajar, adakah kita sekarang boleh tak kita diibaratkan sebagai masuk kandang kambing mengimbik, masuk kandang kerbau menguak? Adakah kita menyesuaikan diri pada waktu PKP? Yes. Kita tak keluar, tak jumpa kawan, tak main bola sepak, tak keluar jogging. Itulah yang orang kata. So masyarakat Malaysia ni sudah mula menyesuaikan diri dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Makinlah peribahasa yang sesuai. Jadi kamu tulis menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan persekitaran. Menyesuaikan diri dengan persekitaran. Okey, menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baharu. New environment lah. Ya, yang baharulah. Okey, menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru atau suasana yang baru dan sebagainya. Okey. Pelajar, mari kita habiskan. Saya tahu kamu letih, saya lagi letih. Kalau saya tak buat satu-satu saya pasti kamu takkan buat. Kalau saya bagi jawapan sekali, saya minta kamu baca pun kamu takkan baca. Saya tahu kamu takkan baca. Sekarang saya paksa kamu buat satu-satu, kamu tulis, kamu akan belajar. Mesti kamu akan ingat. Okey. Ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua. You tahu telur kan? Telur. Telur tu kan. Kalau kamu tersilap, terjatuhlah telur tu. Walaupun satu ke dua, ini akan menyebabkan telur-telur yang berhampiran pun akan turut pecah. Betul tak? Jadi, ini peribahasa yang popular. Ada satu peribahasa yang berbunyi, nila, kerana nila setitik, rosak susu sebelangga. Betul tak? Ini ada satu peribahasa dia. Jadi peribahasa yang sama maksud itulah. Jadi pelajar, kamu tulis maksudnya. Okey, ini saya terlupa ni. Menyesuaikan diri kata kunci ya. Okey, ibarat telur sangka maksudnya tindakan salah seorang menyebabkan
orang lain menerima padah. Tindakan salah seorang menyebabkan orang lain menerima padah. Boleh tak saya bagi contoh situasi sekarang? Disebabkan oleh beberapa puak yang tertentu yang tak bertanggungjawab, akhirnya Malaysia diisytiharkan MCO PKP. Setuju tak pelajar? Setuju. Beberapa orang yang tak bertanggungjawab, yang masih degil, tak nak serah, tak nak pergi ke hospital, walaupun mereka tahu dah jangkit apa orang kata virus, tapi mereka degil. Inilah orang kata pasal 1-2 kelompok ni menyebabkan satu Malaysia merana sampai tak boleh keluar, kedai-kedai ditutup, perniagaan rugi, ada yang hilang peluang pekerjaan. Semalam saya nampak dalam dekat Penang, banyak hotel ditutup. Akan ditutup sebab orang. Ramai hilang peluang pekerjaan. You nampak tak? Pasal 1-2 orang ni, semua kena. Inilah orang kata. Sesuailah. Peribahasa sesuai dengan situasi sekarang. Okey, pelajar, sambung. Memerah otak. Ini ada otak tu boleh fikirlah ni. Okey, memerah otak ni pelajar. Ya. Berfikir secara bersungguh-sungguh. Tulis. Berfikir secara bersungguh-sungguh. Berfikir secara bersungguh-sungguh. Kalau tidak dibaca. Jadi kata kunci nak berfikir. Ya, betul Aisyah. Terima kasih. Belajar bersungguh-sungguh atau berfikirlah. Tapi lebih tepat berfikirlah. Okey, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya? Ini senang je. Tidak berusaha, tidak akan mencapai mimpi. Ada cita-cita. Bagus. Jadi, sesuatu kejayaan tidak akan tercapai tanpa usaha yang berterusan. Jadi peribahasa ni lebih kepada usaha. Kata kuncinya adalah usaha. Lepas tu kita nak perkataan kejayaan. Sangat penting. Dia samalah. 15 pun sama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pelajar, maksud peribahasa lah, kita susah sekarang, tapi kita senang kemudian. Betul tak? Macam sekarang, kita susah sekarang, duduk di rumah, tak keluar, boring, tak apa. Demi menjamin masa depan kita, jangka masa yang panjang. Betul tak? Jadi, kamu tulis maksudnya ialah bersusah payah terlebih dahulu. Sekejap Okey, bersusah payah terlebih dahulu. Okey, bersusah payah terlebih dahulu sebelum senang. Sebelum mencapai kesenangan. Mencapai kesenangan. Pada masa depan lah. Future. Macam sekarang kita lah belajar. Yalah. Correct. So kalau kita mempunyai sikap acuh tak acuh ni, virus akan merebak, menyebabkan ramai yang akan meninggal. Lagi susah. Jadi kita kena bekerjasama lah. Ini kata kuncinya. Bersusah payah, kemudian kamu dapat kesenangan. Okey. Yang bulat tidak datang menggolek, yang pipih tidak datang melayang. Cikgu bagi contoh pelajar. Cikgu bagi contoh. Ini maksudnya pelajar. Okey. Contoh. Ada seorang manager, pengurus yang kerja di syarikat A. Okey, bekerja di syarikat A. Dia meletakkan jawatan. Kemudian dia pergi ke syarikat B untuk mohon pekerjaan, untuk interview. Tetapi apa yang berlaku pelajar, di syarikat yang dia pergi interview itu tak dapat pekerjaan. Jadi akhirnya apa yang berlaku pelajar, benda yang ada di tangan dah hilang,
benda yang dicari-cari pun tak dapat. Itu maksud peribahasanya. Benda yang tak pasti, tapi kamu letakkan jawatan, kamu pergi benda nak cari benda yang tak pasti. Akhirnya dua-dua pun hilang. Kamu faham tak pelajar? Itu maksudnya. Jadi cara nak tulis maksudnya ialah kamu tulis sesuatu perkara yang dicari-cari. Sesuatu perkara yang dicari-cari sehingga sesuatu perkara yang dicari-cari sesuatu perkara yang dicari-cari tidak dapat tidak dapat dicapai. Dan barang yang ada di tangan pula hilang. Dan barang yang ada di tangan pula hilang. Yang ada di tangan pula hilang. Ini yang orang kata peribahasa dia. So, kata kuncinya hilang lah. Benda yang ada di tangan hilang. Benda yang cari-cari pun tak dapat. Itu kata kunci dia. Okey, pelajar boleh tak? Boleh. Cikgu ajar mesti boleh. Okey, so yang dikejar tidak dapat, yang sudah ada berciciran. Okey. Peribahasa macam tu tak boleh lah. Peribahasa tu tak lengkap, Adam. Tak lengkap. Mesti peribahasa tu lengkap. Kalau tak lengkap, tak dapat markah lah. Yang kita kejar tak dapat, yang kita kendung pula berciciran. Baru betul. Okey. Alright. Samalah sama ni. Okey, kita teruskan belajar. Okey. Okey, pelajar kejap. Okey, terima kasih Adam. Apabila Adam tanya soalan ni, baru saya nampak. Sebenarnya pelajar saya tersilap lah. Saya tersilap. I'm so sorry. Saya minta maaf. Nombor 16, maksud saya salah lah. Bukan maksud tu. Alamak, saya minta maaf. Saya tak baca peribahasa tu betul-betul. Okey, cuba tengok Yang bulat tidak datang menggolek, yang pipit tidak datang melayang. Oh, ni lain peribahasa dia. Saya minta maaf pelajar. Pelajar betulkan. Salah maksud saya. Rezeki perlu diusahakan dan tidak datang dengan sendiri. Dia melibatkan usaha. Saya minta maaf. Kenapa tak betulkan saya tadi? Aduh, saya minta maaf. Mana saya tahu cikgu punya betul ke saya punya salah. Tak salah. Nanti cikgu betul. Saya keletihan. Tengok saya dah tersilap. Saya minta maaf banyak-banyak. Okey, pelajar betulkan. Maksudnya dia lebih kepada usaha lah. Alright? Usaha yang gigih. Okey. Akan pasti membuahkan hasil. Akan pasti membuahkan hasil dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Maksudnya kalau tak berusaha, tak dapat kerjaan lah. Kalau akan usaha, kau dapatlah kerjaan. Itu dia. Alright? Okey, terima kasih Adam. Kau tanya peribahasa tu kan, baru saya sedar, saya salah lah. Okey. So, kata oh, dah 9:30 ni. Okey, pelajar, tak apa. Walaupun kita tak dapat lengkapkan, tak apa. Kita akan jawab minggu depan. Sebab minggu depan kita nak luangkan masa untuk soalan peribahasa. Okey. Jadi setakat ni kita berhenti di sini. Saya minta tolong baca balik peribahasa ni, dah hafal. Supaya minggu depan kita sambung. Kemudian kita lengkapkan latihan-latihan di belakang. Banyak latihan yang telah cikgu sediakan. Boleh belajar? Okey. Boleh. Kalau tak ada soalan, tak ada masalah, saya ucapkan terima kasih kerana meluangkan masa dengan saya.